Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah testing 1 2 3 suara. InsyaAllah testing 1 2 3 suara. Mohon share sama-sama. Hari ini untuk di share online untuk di Masjid Kampung Sawah, insyaAllah. Sama-sama share. Mohon share grup Kampung Sawah, grup sekolah Kampung Sawah. InsyaAllah. Mohon share. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarri kufar min ghadabi jabbar wal izzati lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bi halin harami wa sibab bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu suwa Allah. Bismillah ma sya Allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal alimnya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. InsyaAllah hari ini kuliah daripada Sungai Tangkas untuk ditujukan online untuk di Masjid Kampung Sawah, Bukit Pelanduk ataupun Kampung Percitan sebelah-sebelah. InsyaAllah sama-sama share. Mohon restu semua dari kampung. Kita online kuliah maghrib. InsyaAllah bulan depan kita buat terus di masjid, insyaAllah. Mudah-mudahan dah diisytiharkan. Negeri Sembilan dah lepas lah, boleh buat kuliah, boleh sembahyang 5 waktu, insyaAllah. Mudah-mudahan untuk kita lagi berkat malam ni, kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. InsyaAllah. InsyaAllah malam ni untuk Masjid Kampung Sawah, kita terus kepada bab sambungan masjid-masjid yang lain, iaitu surah-surah yang lain sempena PKP ya, insyaAllah. Malam ni tajuk bab al-ikhtikar ataupun bab menimbun makanan.
Tajuk dia al-ihtikar, iaitu bab menimbunkan makanan. Tengok sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Al-Musayyab, Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yatkiru illa khati'un, tidak menimbun makanan kecuali orang yang derhaka. Iaitu mengumpul makanan orang yang terlampau tamak ataupun yang derhaka dengan Allah Ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, man ikhtakara ta'ama arba'ina yawman faqad bariya minallahi ta'ala wa bariya Allahu minhu. Siapa yang menimbun makanan selama 40 hari, maka rahmat Allah telah putus darinya, dan ia telah putus dari rahmat Allah. Siapa yang mengumpulkan makanan selama 40 hari, terlampau tamak sangat, maka rahmat Allah telah putus darinya. Putus sebab kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'id bin Musayyab dari Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-jalibu marzukun wal mukhtiku wal mukhtaqiru mal'un. Orang yang mendatangkan makanan diberkati rezeki. Orang yang menimbunkan makanan dipanggil terkutuk, apa bahasa lamanya, mal'un. Dikutuk. Tamakkan bab makanan, menimbunkan, mengumpul bab makanan, banyaknya makanan dikumpulkan, ia dipanggil terkutuk, ataupun nama yang paling hebat sekali, mal'un. Mal'un, bahasa Melayu mal'un. Orang yang mendatangkan makanan dari lain tempat untuk membantu kemakmuran daerahnya, maka itu diberkati rezekinya. Sedang orang yang menimbunkan makanan supaya naik harganya, maka itu terkutuk. Ceritakan kitab ni, orang yang mendatangkan makanan dari lain tempat untuk membantu kemakmuran daerahnya, maka itu diberkati rezekinya. Sedang orang yang menimbunkan makanan, mengumpulkan makanan supaya naik harganya, maka itu terkutuk. Dia bukan bab makanannya, bab barang-barang lain, runcit, bab minyak, bab gula, bab macam-macam. Dikumpulkan makanan tu sampai tunggu harga naik, itu dipanggil dikutuk Allah Ta'ala kerana mengambil kesempatan. Tu kena renung. Janganlah, yang paling hebat ni peniaga-peniaga lah. Tunggu harga makanan, harga barang naik, baru dikeluarkan, disorokkan bab makanan, disorokkan bab jual barang jualan. Ni bukan saya kata, kitab tulis. Maksudnya kena renung. Dikutuk Allah Ta'ala. Tamak, pasal apa? Tamakkan harganya, nak untung banyak, simpan semua barang selagi harga tak naik. Ni dah berlaku kat negara kita, teruk sangat. Asy-Sya'bi berkata, ada orang menyerahkan anaknya untuk suatu pekerjaan, maka ia datang bertanya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, jangan kau serahkan anakmu kepada penjual gandum, dan jangan kau serahkan anakmu kepada penjual gandum, dan jangan kepada penyembelih haiwan, dan jangan kepada penjual kapan. Adapun penjual gandum, maka sekiranya ia menghadap kepada Allah sebagai pelacur atau peminum khamar, maka lebih baik daripada ia menghadap kepada Allah sedang ia telah menahan makanan 40 malam.
cerita orang jual gandum. Tak dibenarkan kita hantar orang anak ke sana. Kenapa? Perangai dia dengan bab maksiat, iaitu dia telah menahan makanan 40 malam. Benda yang nak dijual tu dikumpulkan untuk tunggu naik harga. Ya, ini berlaku. Kemudian dianggap sama level dengan pelacur atau peminum arak atau minum arak ataupun pelacur yang buat maksiat. Sama level. Pasal apa? Dia menjual gandum tu disimpan, tunggu harga naik baru dia jual. Bukan sikit, 40 hari, 40 malam disimpannya. Adapun penyembelih haiwan, maka ia selalu menyembelih hingga hilang rasa rahmat dari dalam hatinya. Tu, ya. Sebab tu bila penyembelih ada bab cari cari keuntungan, ya, sampai hilang rasa rahmat dari dalam hatinya. Sembelih tak ada rasa apa. Tu hati-hati kita beli ayam, beli daging. Betul ke kita beli daging yang halal? Banyak dah. Kalau terlalu banyak sangat ayam tu disembelih, macam-macam perkara berlaku. Sampai ayam tu mati bukan kerana sembelih, mati kerana rendam dengan air panas. Diletakkan karen pula nak cepat bagi mati. Macam-macam berlaku sekarang. Ni dulu dah dituliskan perangai peniaga-peniaga ataupun pedagang-pedagang. Adapun penjual kapan, maka ia selalu menginginkan matinya umatku dan anak yang baru lahir dari umatku. Lebih aku suka daripada dunia seisinya. Yang jual kapan pun kadang-kadang tak jadi ikhlas. Pasal apa? Nak untung jual kain kafan. Bila tak ada orang mati, dia bimbang. Tak laku kain kafan. Sampai dia harapkan kematian orang supaya dapat jual kain kafan tu. Akhirnya kadang-kadang nak kafankan budak. Dia harapkan budak pun mati juga. Sampai baby yang dilahirkan jadi mati untuk dapat keuntungan penjualan kain kafan. Abu Laid As-Samarkandi berkata, ikhtikar yang dilarang itu ialah membeli makanan disusunnya lalu ditahan padahal orang-orang sedang membaikkan. Maka inilah ikhtikar, penimbunan yang dilarang. Mengumpulkan barang makanan disusunnya lalu ditahan padahal orang-orang sedang membaikkan. Maka inilah penimbunan yang dilarang. Makanan disusun. Adapun bila mendatangkan dari tempat lain, maka tidak bernama ikhtikar yang dilarang, hanya saja lebih utama dijual. Dan bila tidak mahu menjual, maka ia jahat kerana jahat niatnya, tidak ada rasa kasih sayang kepada kaum muslimin, maka seharusnya dipaksa untuk menjual. Maka jika menolak, maka dapat dihukum takzir, iaitu hukum Islam, hukum takzir, yakni hukum pukul. Dan tidak boleh dihadkan harganya, hanya digalakkan supaya menjual sebagaimana penjualan orang lain. Pak, disimpan, simpan, akhirnya dia tak nak jual. Sampai orang terlampau memerlukan, boleh ditangkap, dihukum takzir. Ni sampai orang demand tinggi, sampai orang perlukan, sampai orang kehabisan. Contohnya barang makanan. Rasulullah SAW bersabda, saya tidak akan menentukan harga, maka sesungguhnya Allah sendiri yang menentukan harga. Dalil, ya? Nabi dah bagi tahulah. Nabi tak letak harga, tapi kita dengan Allah Ta'ala macam mana nak letak harga barang yang kita jual. Tu kadang-kadang meniaga dengan harga yang melampaui batas. Besok di akhirat jawab dengan Allah Ta'ala dengan lidah yang fasih. Tak salah nak ambil keuntungan, tapi kadang-kadang meniaga ni melampaui batas, ya, melampaui batas. Tu hati-hati para peniaga, para pedagang yang hebat-hebat zaman sekarang. Kadang-kadang kita tak perasan, mengambil yang keuntungan yang tak sepatutnya. Contoh yang selalu saya cerita dulu pasal ayam. Sama, ayam yang ada isi, ayam tak ada isi. Ataupun
menjual kaki ayam pun sama juga. Kaki yang tak diambil orang, akhirnya dikumpul-kumpul, timbang balik, dijual. Kaki itu dah dibayar oleh orang, tapi dijual pada orang lain. Itu pun sama juga, macam-macam. Sebab meniaga, para peniaga, para pedagang perlu agama, perlu Quran, perlu mengetahui isi Al-Quran, baru tahu macam mana nak meniaga yang sebenar-benarnya, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu harga tu pun Allah sendiri yang menentukan. Maksudnya kita dengan Allah Taala macam mana ikhlas kita, amanah kita sebagai peniaga. Rasulullah SAW bersabda, mahal dan murah itu keduanya terserah Allah. Yang satu bernama keinginan dan yang kedua bernama ketakutan. Bila Allah memurahkan harga, maka Allah masukkan rasa takut dalam hati mereka, sehingga semua simpanannya dikeluarkan, maka murahlah harganya. Dan apabila Allah menghendaki, maka dimasukkan dalam hati mereka kesukaan, ketenangan, maka ditahan makanan itu sehingga mahal harganya. Itu cerita. Ini bab hati sebenarnya. Kalau takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, dia tak sanggup menjual dengan harga yang hebat, harga yang melampaui batas. Keuntungan kita meniaga ialah dua untung, satu untung dunia, satu untung di akhirat. Janganlah sampai melampaui batas. Sebab Allah murka, bila Allah murka tuan-tuan, habis. Yang mahal jadi murah, yang mahal jadi hancur, yang mahal, yang hebat harganya, barang hebat pun akan jadi jatuh. Bila Allah murka, ni sampai sekarang habis ekonomi dunia. Allah hantar apa? Allah hantar virus je. Allah hantar virus je nak menegur perangai manusia yang terlampau biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meniaga yang melampaui batas, ekonomi yang tidak mengikut dasar-dasar, asas-asas Islam. Ada dalam Quran, ada yang halal, ada yang haram. Kita pun kadang-kadang tak berani nak bercakap tentang halal dan haram. Walau dah ada ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nabi pun berniaga. Nabi pun jadi pedagang. Ikut Khadijah, isteri Rasulullah SAW. Pedagang hebat. Ditunjukkan akhlak dia, adabnya berniaga. Ini ditunjukkan. Maksudnya harga pun hebat. Kena renung bab-bab tu. Allah bagi peringatan kita. Kadang-kadang kita terlampau degil, mengalahkan Yahudi. Yahudi dah diceritakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tuan-tuan tengok Al-Hijrah TV, My Quran on Time. Cerita Yahudi, hebatnya, keganasan. Sekarang ditunjuk keganasan. Dulu kedegilan dia, angkuhnya, sombongnya. Itu bab nak menunjukkan kita, jangan terikut perangai macam tu. Kita dah Islam dah, kita dah hebat dengan Islam. Kita terikut dengan perangai Yahudi, Allahu Akbar. Tu kena renung. Seorang ahli ibadah Bani Israel maka terlihat padanya anak bukit pasir. Kemudian timbul keinginannya, andaikan aku menjadi tepung sebesar anak bukit, lalu dapat mengenyangkan Bani Israel dalam kelaparan yang menimpa mereka. Maka Allah menurunkan wahyu kepada nabi mereka, sampaikan kepada fulan bahawa Allah telah menetapkan untukmu pahala sebagaimana andaikan bukit menjadi tepung, dan engkau bersedekah dengannya. Yakni ketika ia berniat kebaikan, maka Allah memberinya pahala kerana niatnya dan kesayangannya kepada kaum muslimin. Kerana itu seharusnya tiap muslim mempunyai rasa belas kasih kepada sesama muslim. Ni cerita orang yang nampak bukit kecil, siap berangan dia, hati tu punya baik. Kalau dapatlah bukit tu tukar jadi tepung, dia nak bantu kaum Bani Israel yang kelaparan.
Dia punya berangan tu hebat, baik, bersih hatinya. Niat tu terlalu hebat sampai didengar Allah Ta'ala bisikan hati tu. Tuan hati kalau bercakap Allah dengar, Allah balas dengan cara hebat. Tu pahala dia hebat pasal niat dia terlalu. Sebab tu kita ni sesama Muslim kena ada bab kasih sayang. Tu bab belas kasih sesama Muslim. Kita ni disuruh dalam Quran ada. Kita kadang-kadang sesama Muslim tak ada bab kasih sayang. Nak bab dunia, aku, engkau. Bab perangai nafsi, hal engkau, hal aku. Masih lagi kita diteruskan. Tak boleh ditegur, keras. Allah dah tegur pun keras juga. Allah dah tegur dengan corona, Allah dah tegur kita dengan kejar dengan kuasa, terkejar-kejar dengan harta, terkejar-kejar dengan pangkat. Keras, terlampau keras. Sesama Muslim, bukan Muslim, sesama Muslim. Ni kena renung kita. Carilah jalan bertenang. Dah berumur, carilah jalan, tengoklah Quran, tengok TV ada Quran. Cari ketenangan, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan berkata, "Berilah nasihat kepadaku." Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Saya berwasiat kepada 6 macam." Abdullah Abbas menasihatkan ataupun wasiatkan kepada sahabatnya, saya berwasiat 6 macam. Yang pertama, percayalah dengan keyakinan hatimu terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah untukmu. Tu pesankan kita. Satu, percayalah, yakinlah hati kita ni terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tiap-tiap manusia fulan dah dijamin oleh Allah Ta'ala rezeki je. Janganlah kita bimbang. Ada. Tiap-tiap tu dah ditulis, dah ada bahagian dia. Dah ada rezekinya. Apa yang dijamin oleh Allah, bukan manusia. Yang cipta manusia tu jamin. Yakinlah. Itu salah satu keyakinan. Yakin tu salah satu daripada bab takwa. Yakin ada balasan daripada Allah Ta'ala. Yakin rezeki itu di tangan Allah Ta'ala. Yang kedua, dipesankan sahabat tu Abdullah bin Abbas, kerjakan kewajipan-kewajipan tepat pada waktunya. Kita dipesan kewajipan kita kena siapkan dulu dan tepat pada waktunya. Contohnya solat, contohnya bab zakat, macam-macam. Islam jaga masa tu kan ada surah wal asr, demi masa. Maka kita dijaga bab masa. Allah bersumpah dengan bab masa. Masa terus berjalan. Jaga. Jangan terleka lagi dengan peringatan Allah Ta'ala. Jangan kita terleka-leka lagi. Ni dipesankan kita, kewajipan-kewajipan kita kerjakan pada waktunya dan tepat masanya. Yang ketiga dipesankan, jangan menurutkan hawa nafsu syaitan kerana ia hasut kepada manusia. Tu. Jangan menurutkan hawa nafsu syaitan kerana ia hasut kepada manusia. Syaitan non-stop. Sebab tu nafsu ni kalau kita tak manage, ikut cara syaitan, tak berhenti. Tengok rogol anak sendiri, macam-macam berlaku sekarang. Membunuh baby, campak baby tempat buang najis, tempat kumbahan dibuang. Yang hidup tu manusia zaman sekarang. Zaman dulu, zaman jahiliah di Arab, anak perempuan saja dibunuh. Itu jahiliah. Ni dah ada Islam. Bukan perempuan saja, bukan anak perempuan, anak lelaki perempuan habis, pondan pun habis dibunuh. Tu zaman sekarang. Hebatnya manusia. Yang keempat, hendaklah lidahmu selalu basah kerana zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Basahkan zikir kita dengan
zikir menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Pesankan kita, jangan berhenti zikir, jangan tunggu tahlil orang mati. Kadang-kadang kita tunggu orang mati, bila tak ada orang mati tak ada tahlil. Janganlah. Ni dah boleh pergi masjid, dah boleh pergi surau, mana tempat yang dah boleh tu pergi. Zikir bukan kat masjid, zikir bukan kat masjid saja, zikir bukan kat surau saja, zikir di mana saja kita berzikir. Apa tu? Lidah ni senantiasa berzikir. Baca Quran tu zikir, sembahyang zikir, solat sunat zikir. Bukan lepas solatnya, tengah solat tu sebenarnya zikir. Apalagi Quran, apalagi sebut nama Allah Ta'ala. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Alim, Ya Halim, Ya Aliyu, Ya Azim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Quran, ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Banyak tuan-tuan, perempuan, cari jalan untuk kita bekal ke akhirat besok. Yang kelima dipesankan sahabat, jangan memakmurkan dunia kerana ia akan merosakkan akhiratmu. Jangan sibuk dengan dunia, nak makmurkan dengan kuasa, dengan pangkat, dengan harta, nak selesa dengan dunia. Cantikkan rumah, interior dia, siap interior design, siap dia makmurkan bab dunia ni, tapi besok akhirat kita rosak. Apa? Sibuk dengan dunia, bab akhirat sedikit saja. Bukan sedikit, rosak akhirat. Tak ada bekal rupanya. Dunia kita ada bekal. Dunia macam-macam bekalan kita. Preparation kita. Semua cukup. Tapi akhirat dirosakkan pasal apa? Kelekaan dalam dunia. Yang keenam, hendaklah engkau sentiasa sayang dan menasihatkan kaum muslimin. Sesama muslim. Sesama muslim kita saling nasihat, menasihati. Jangan kita doakan di Penang, Bukit Mertajam lain kurang sikit. Sama-sama kita doakan insya-Allah. Hendaklah engkau sentiasa sayang dan menasihatkan kaum muslimin. Jangan dilepas peluang. Sesama kaum, tak kira kulit apa, sesama muslim saling nasihat, menasihati. Tu. Jangan terkejar-kejar, jangan bercanggah, jangan berpecah kaum muslim. Tak kira Melayu ke India ke Cina ke, tapi muslim, sesama muslim, jangan berpecah. Jangan kita terlerai. Bila muslimin habis, hancur habis kita. Islam tu habis. Takut dipijak-pijak orang. Tu 6 benda diwasiatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Saya ulang balik, yang pertama, percayalah kepada keyakinan hati kita terhadap apa yang dijamin, apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dipesankan kita. Yakin dan percaya apa yang dijamin oleh Allah Taala untuk kita. Yang kedua, kerjakan kewajipan-kewajipan tepat pada waktunya. Jangan tangguh, jangan tinggal, jangan kita nak leka. Yang ketiga, jangan turutkan hawa nafsu syaitan kerana ia hasut kepada manusia. Hati-hati. Jangan kita menurutkan hawa nafsu bersama dengan syaitan. Yang keempat, hendaklah lidah kita ni selalu basah kerana zikir kepada Allah. Non-stop zikir. Walaupun tak ada kenduri, tak ada apa, zikir tetap still on. Tu yakin. Yang kelima, jangan memakmurkan dunia kerana ia akan merosakkan akhirat. Hati-hati dalam dunia ni. 6, hendaklah engkau sentiasa sayang, sentiasa sayang dan bernasihatkan kaum muslimin. Tu 6 yang dipesankan oleh sahabat. Sikit lagi. Abu Laid As-Samarkandi berkata, seharusnya seorang muslim kasih sayang kepada sesama muslim, sebab itu tanda sejahtera, tanda sejahtera dan bahagia. Dikatakan bahawa tanda sejahtera bahagia itu ada 11. Ni
sahabat diceritakan seorang Muslim mesti ada bab kasih sayang. Tanda-tanda hati yang sejahtera ni, seorang Muslim ni ada tanda sejahtera hati dia, ada 11. Yang pertama, orang yang tanda sejahtera hati dia, apa dia? Yang pertama, tidak rakus kepada dunia dan benar-benar ingin kepada akhirat. Tanda sejahtera hati manusia Islam, Muslim, hati yang sejahtera, dia tidak rakus kepada dunia, benar-benar ingin kepada akhirat. Tak nak lagi dah pangkat, tak nak lagi dah jawatan, tak nak lagi dah harta. Pasal apa? Dia bimbangkan bab akhirat. Dia rakus dengan bab akhirat. Dia tidak rakus dengan bab dunia. Dia tahu dunia sementara, sekejap aja, cukup. Ada 50, 60, 70, habis. Nyawa kita akan diambil. Umat Rasulullah SAW, Nabi dah doa dah, 60 tahun je umur dia. Cukup 60. Standby kita. Kadang-kadang lebih 60. Ada orang sampai 90, 120. Mesti ada. Tapi masih lagi dengan rakus bab dunia. Kena faham lah. Yang kedua, tanda-tanda hati yang sejahtera sangat menumpukan kepada ibadah dan mempelajari Al-Quran. Yang kedua, orang yang sejahtera hati dia sangat tumpu kepada ibadah dan mempelajari Al-Quran. Sebab ibadah tu ditumpukan, bukan tunggu tua tuan-tuan, bukan tunggu tua perempuan muslimin dan muslimat. Ni masa yang ada, tumpukan ibadah. Apa? Bimbang dia, mati dalam keadaan tak ada bab bekalan. Yang paling hebat dia mempelajari Al-Quran. Ada tak tempat belajar Al-Quran ni sekarang? Program My Quran Time ditargetkan 604 hari bersamaan dengan 604 muka surat. Hari ni dah hari yang ke 18 ke 17, tak silap saya. Tu nampak dekat satu juzuk dah lalu, dah episod 17 kot, tak silap saya. Tu kena renung kita, carilah. Bukan satu masa diulang 4 kali. Pukul 12 live, pukul 5 ulang, pukul 10 ulang, pukul 6 pagi besok subuh ulang lagi. Macam-macam orang. Pak, ada tak berkat dia? Keberkatan. Berkatnya sesatu Malaysia ni mengaji Quran sekarang ni, antaranya penyakit virus dah makin lama makin berkurang. Bahkan tuan-tuan tak nampak. Gunalah mata hati kita, gunalah Allah tu mata hati kita, mata fizikal kita ni. Bila Allah tunjuk, bila ada bab Al-Quran, kita huraikan, tadaburkan, dibacakan beramai-ramai, bukan satu grup je, seluruh satu negara kita ni. Disiarkan pula dalam internet, Facebook, bukan satu negara, seluruh dunia boleh tengok. Boleh tengok daripada US, boleh tengok daripada Kanada, boleh tengok di Australia. Semua mengikuti live telecast. Kalau kita yang duduk di dalam Malaysia ni tak nak juga terlibat, kitab apa yang tuan-tuan perempuan akan nak baca? Ataupun bila pula kita nak baca? Ataupun nak tunggu juga orang bacakan untuk kita? Tu kena renung kita. Orang yang sejahtera, dia tidak, dia tumpukan bab ibadah dan mempelajari Al-Quran. Walaupun dah berumur, teruskan bab Al-Quran. Itulah bekalan kita. Kenapa? Quran itulah yang Allah hantar pada Rasulullah. Untuk apa? Untuk pimpin kita yang mondar-mandir tak tahu ke mana. Quran itulah yang menuntun kita. Bukan menuntun, bukan melihat. Tuntunnya pimpin kita ke jalan yang Allah tunjuk. Mohon sama-sama kita dipimpin dengan Al-Quran. Nak tunggu apa? Cukuplah drama apa semua, cukup. Dah ada Quran depan mata tuan-tuan perempuan. Carilah jalan, carilah masa. Adakan masa dengan Quran. Sebab kata Tuan Guru, Tuan Ibrahim Taman, ada masa untuk Allah Ta'ala. Esok Allah Ta'ala ada masa untuk kita. Tak ada masa dengan Allah Ta'ala. Tunggu besok di sana. Yang ketiga,
Yang ketiga, sedikit bercakap kecuali jika perlu. Bila bercakap dia sedikit. Tu yang kita di training waktu Ramadan. Bercakap yang sepatutnya. Jangan kita bercakap yang setidak-tidaknya. Bercakap yang tidak sepatutnya kita bercakap. Sedikit cakap kecuali jika perlu. Keempat, menjaga sembahyang 5 waktu. Tolonglah. Ya, hebat macam mana pun kita, sembahyang 5 waktu perlu dijaga. Jangan ditinggal, jangan dimain-mainkan bab sembahyang. Pasal apa? Bab agama tak boleh main-main. Ada ditulis dalam Al-Quran. Baru ditadaburkan minggu lepas. Kata ustaz bagian tadabbur di TV Jerah tu, agama jangan buat main-main. Ya, agama jangan buat main-main. Tak kira siapa. Ya, agama kita jangan dimain-mainkan Rasulullah. Jangan dimain-mainkan kitab Allah. Jangan diundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bertawaduk, merendah, tidak sombong. Tu tanda hati yang sejahtera orang Muslim. Bertawaduk, merendah diri, tidak sombong. Orang yang hebat. Orang yang tadi hati yang sejahtera ni, dia tawaduk, tunduk dia. Malu dia dengan Allah Ta'ala. Ya, tu tak sombong. Ni kadang-kadang kita sombong. Quran dah depan TV dah. Nak juga dipusingkan TV tu channel yang lain. Allahu Akbar. Allah hantar dah. Sayangnya Allah Ta'ala. Ya, Allah hantar dah pemerintah yang membenarkan baca Quran di depan TV. Satu semenanjung, satu Malaysia, satu dunia. Allah hantar pemerintah yang boleh membenarkan. Takkan tuan-tuan tak nampak? Ni bukan pasal politik. Ni ya, Allah dah benar, Allah bagi kemudahan ke? Bila ada kemudahan dengan keberkatan, takkan tuan-tuan tak faham? Kena renung. Ini bukan bab politik, ini bab Al-Quran, bab keberkatan. Kita ni tidak sombong dengan Allah, bukan manusia, dengan Allah. Ingat, sombong dengan Allah Ta'ala. Tunggu pula Allah sombong kita macam mana. Yang keenam, tanda hati yang sejahtera, bersahabat dengan orang-orang solihin. Bersahabat dengan orang-orang solihin. Cari jalan. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kalau boleh kita jangan lekang 7 hari bertemu dengan orang solihin, orang-orang soleh. Cari jalan. Kalau kita lebih pada 7 hari tak bertemu dengan orang soleh, alim ulama, tok guru, tok imam, tak ada tok imam, tok bilal, tak ada tok bilal, tok siap, tak ada tok siap, cari orang yang tergantung-gantung hati di masjid. Dapat salam pun cukup untuk mengingatkan kita aura dari orang-orang soleh. Jangan kita tinggalkan. Cari jalan untuk bersahabat. Itu yang ke-6. Yang ketujuh, menjauhkan diri daripada yang haram sedikit ataupun banyak. Jauhkan diri daripada yang haram. Tak kira sikit atau banyak. Hati yang sejahtera. Takut dengan bab arak. Itu dah confirm lah, memang haram. Sedikit pun tak ambil. Pasal apa? Tu yang sedikit tu yang buat makanan. Buat kek. Buat kek dengan arak. Cantik kek tu, cantik, sedap, lazat, lemak, selemak-lemaknya. Tanya resepi rahsia. Resepi rahsia. Tu sampai timbul, sampai keluar nama kedai resepi rahsia. Kita makan sedap, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Arak tu jadi bukit terus, berkumpul dalam perut kita. Allah, tu jangan ambil yang sedikit ataupun yang banyak. Bab haram, berhentilah. Makanan, salah satunya makanan.
apalagi duit, apalagi rasuah, apalagi bab maksiat. Jangan kita ambil yang haram. Cari jalan untuk mengelakkan bab yang haram. Yang ketujuh, yang ke-8, tanda hati yang sejahtera, ia pemurah dan baik hati. Orang yang sejahtera ni orang yang pemurah, orang yang baik hati. Akhir ada contoh, ada Abu Bakar Al-Siddiq. Siddiq, senang. Hari ni perkataan baca Quran ni sedekah, membenarkan. Ya, sadaqallahul azim, kita membenarkan Al-Quran. Sedekah, membenarkan. Tu Abu Bakar As-Siddiq, dia membenarkan apa yang Rasulullah SAW. Abu Bakar yang pertama yang membenarkan. Tu ini kata As-Siddiq. Yang kita ni membenarkan. Ini kita ni bab pemurah hati, baik hati, cari jalan untuk buat. Yang ke-9, kasih sayang kepada semua makhluk. Jangan dimain-mainkan dengan makhluk. Kira kucing ke apa yang Allah cipta tu, jangan kita main. Ada bab adab, ada bab akhlak. Contohnya Nabi Sulaiman jaga, walaupun semut pun dia masih jaga dia. Dialihkan semut tu daripada dipijak-pijak orang. Tu cerita makhluk. Yang ke-10, berguna bagi sesama makhluk. Hati yang sejahtera, dia ni sangat berguna pada sesama makhluk. Akhir sekali, orang yang hati sejahtera selalu ingat akan mati. Tu InsyaAllah tu 11 tanda-tanda hati yang sejahtera. Pertama, tidak rakus kepada berdunia dan benar-benar ingin kepada akhirat. Yang kedua, sangat menumpukan kepada ibadah dan mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, sedikit bercakap kecuali jika perlu. Yang keempat, menjaga sembahyang 5 waktu. Tanda hati yang sejahtera. Yang kelima, bertawaduk, merendah diri, tidak sombong. Yang keenam, tanda sejahtera hati, bersahabat dengan orang-orang solihin. Yang ketujuh, menjauhkan diri daripada haram, sedikit ataupun banyak. Yang ke-8, pemurah dan baik hati. Yang ke-9, kasih sayang sesama semua makhluk. Yang ke-10, berguna bagi sesama makhluk. Akhir sekali, yang sejahtera, hati yang sejahtera ni, hati yang selalu ingat kepada mati. InsyaAllah cukup malam ni. Ada lagi satu muka surat, tak sampai setengah muka surat. Ada bab tanda-tanda hati yang tidak sejahtera. 11 tanda-tandanya. InsyaAllah kita sambung InsyaAllah malam besok kot, ataupun kuliah subuh besok. InsyaAllah kita renung-renungkan hati kita ni daripada bab hati yang sejahtera. InsyaAllah mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada saya. Kita sudah in surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah esok kuliah subuh Taman Selasih pagi besok, InsyaAllah. Besok kuliah subuh Taman Selasih, Maghrib di Surau Nilai Impian, InsyaAllah. Online lagi, InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar. Allahumma atawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri minna wa akhdiha wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abuka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir fa innahu dzanbu illa anta taqassanna bi izzati wal jabr wa tasanna bi malakut allazi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shabbat.